اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وإلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح الشيخ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi wa la tu'assir, rabbi imtam bil khair, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina bihikmatika fatuhal arifin wa anshur alaina birahmatika ya arhamar rahimin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah serta anak-anak kita dari Madrasah Tarbiyatul Banin di Tuaran ini. Hari ini dengan izin Allah telah sampai saya malam tadi di bumi di bawah Bayu ini negeri Sabah. Sudah pukul 11 malam sampai di airport. Lebih kurang pukul 1:30 malam baru sampai di pondok kami di Ciulu Tampawli. Dan pagi ini awal-awal pagi kita keluar ke Tuarna di sini ada line yang elok berbanding dengan tempat kami di Ciulu. Dan insya-Allah kita sambung bacaan kitab Mutiara Minhajul Abidin, yaitu karangan Sahibul Fadilah Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaluddin hafizahullahu taala pada muka surat 154. Tajuk kita pada hari ini insya-Allah pencemar kedua, ujub. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Pencemar kedua, ataupun kita kata apa nak kata?
perosak yang kedua. Perosak ibadat yang kedua iaitu ujub. Ujub juga dikenali di dalam bahasa Melayu sebagai menghairankan diri. Satu sifat hati yang mazmumah, yang dikeji oleh Allah. Rasa nampak diri hebat, menghairankan diri, mencengangkan diri. Ataupun dalam bahasa sebelah Kedah kita, orang sebut perasan. Perasan diri hebat. Maka ini penyakit hati yang dicela oleh Allah. Ya, penyakit hati yang pertama baru ni yang kita bicarakan sebagai perosak yang pertama iaitu riak. Riak iaitu menuntut faedah dunia, yakni tidak cukup dengan perkenan Allah sahaja atau redha Allah sahaja dalam ibadat, tetapi hendak juga dapat habuan dunia, pangkat, kebesaran maupun pujian. Juga itu merupakan pencemar yang pertama atau perosak kepada ibadat kita yang pertama. Sudah kita bincangkan dengan panjang lebar. Hari ini kita nak hurai pula perosak yang kedua yang Imam Ghazali bayangkan sebagai penyamun, perompak di tengah jalan, merompak segala habuan-habuan yang telah kita kutip dari perniagaan kita, yakni dari ibadat kita yang telah susah payah kita buat ibadat daripada mula-mula lagi sehingga sudah nak sampai kepada barisan penamat untuk dapat diterima oleh Allah, tiba-tiba datang dua penyakit hati. Satu, riak, yakni berhajat kepada habuan dunia yang boleh merosakkan ibadat, dan satu lagi iaitu ujub, yakni sifat rasa diri hebat, tak nampak anugerah Allah. Maka ini juga jadi pencemar kedua kepada ibadat kita ataupun perosak kepada ibadat. Baik. Seseorang perlu menjauhi sifat ujub. Seseorang hamba Allah, ahli ibadat, lebih-lebih lagi perlu menjauhi sifat perasan, sifat rasa diri hebat atau mengagumkan diri disebabkan dua perkara. Pasal apa kita perlu jauhkan sifat ini? Disebabkan dua perkara. Pertama, sifat ujub atau sifat perasan ini
Allah berikan taufik kepadanya, Allah beri pertolongan kepadanya, baru betul perjalanannya. Jangan rasa datang dari diri sendiri. Secara perinciannya, ujub yakni sifat menghairankan diri atau takjub kepada diri ialah seseorang hamba merasa mendapat kemuliaan disebabkan sesuatu selain dari dia rasa dia dapat kemuliaan kerana ilmu yang dia cari. Dia rasa dia dapat kemuliaan daripada rajin ibadat dia. Dia rasa dia dapat kemuliaan daripada keturunan, harta, anak-anak dan juga sebagainya. Yakni yang bukan disebabkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada sebab kemuliaan itu dari manusia atau sebab dari dirinya sendiri. Ya. Itu. Kalau sebab daripada manusia, mungkin dia nampak keturunannya, hartanya, kemuliaan anak-anaknya, dan pangkatnya. Kalau diri sendiri, mungkin dia nampak dari ilmunya, dari ibadatnya, dan sebagainya. Lawan bagi sifat ujub ialah, ini perlu ada kepada kita. Kalau datang saja sifat ujub, terlintas di hati, rasa perasan diri, maka
Bagaimanakah kita nak lawan? Lawannya iaitu mengingati ya anugerah zikrul minnah, yakni ingatkan bahawa yang kita dapat kemuliaan ialah anugerah Allah semata-mata. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Tidak ada kemampuan daya kita melainkan semua daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita orang yang bersyukur. Iaitu mengingati bahawa amalan dan kebaikan yang ada kepada kita adalah dengan taufik, dengan kekuatan yang Allah beri, dengan hidayat yang Allah tunjukkan kepada kita. Dialah yakni Allah yang memuliakan amalan tersebut, membesarkan pahalanya dan meninggikan nilai amal tersebut. Baik, apa hukum kita nak mengingati anugerah Allah ini? Apakah hukum kita nak ingatkan zikrul minnah ini? Atau mengingati ini adalah pemberian Allah? Maka hukumnya adalah fardu, yakni wajib bagi orang yang mempunyai lintasan-lintasan yang membawa kepada sifat ujub. Kalau ada terlintas di hati nak besar-besar hati, apabila datang dalam hati kita perasaan ujub ataupun ada dah sifat-sifat nak nampak diri hebat, maka pada ketika itu fardu yakni wajib bagi kita ingatkan semua itu zikrul minnah, yakni ingat ia anugerah Allah. Fardu wajib kat kita. Kalau tidak, berdosa. Bila datang saja, tambah-tambah bisikkan syaitan. Tambah-tambah pula godaan nafsu sendiri. Berasa nampak diri hebat. Maka ketika itu wajib kita mendatangkan perasaan hati, ingat ia adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum pula sunat bagi kebiasaan waktu tanpa dorongan kepada wujud. Maknanya hukum sunat kalau kita ingat waktu lain-lain yang tidak ada ajakan apa-apa kepada wujud, tak ada perasaan nafsu nak teringat, nak perasan, tak ada godaan syaitan kepada kita nak bagi perasan, pada masa itu mengingatkan anugerah Allah bagi kebaikan kepada kita sunat. Maka ingatlah selalu supaya kita mendapat pahala sunat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ketika datang godaan wujub, pada ketika itu hukumnya fardu, yakni wajib kita mengingatkan anugerah Allah, limpahnya Allah, pertolongan Allah kepada kita, bukan kepandaian kita. Jadi tengok cantik agama kita. Agama kita menjaga amalan-amalan zahir dan amalan-amalan batin. Kombinasi antara zahir dan batin ini menjadikan diri kita sebagai hamba yang merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melihat bahawa kita ini sebenarnya sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah asal atau usul bagi sifat ujub? Asal di sini maknanya punca. Punca bagi sifat ujub. Macam mana boleh datang sifat perasan ini dalam hati hamba? Pertama, tidak melihat
perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tak nampak dengan mata hati perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan amal ibadat kepada hamba tersebut. Tak nampak bahawa Allah lah beri ilmu. Tak nampak Allah lah beri hidayat petunjuk. Tak nampak Allah lah beri taufik, yakni kekuatan untuk beramal. Tak nampak bahawa Allah lah dengan kudratnya memberikan kesan kebaikan kepada perbuatan kita. Duduk nampak perbuatan kita, ilmu kita, hebat kita, tenaga kita, keturunan kita, skill kita, apa saja semua kita. Itu punca bagi datangnya sifat wujud. Kalau kita nampak semua perbuatan Allah, maka insya Allah. Yang kedua, asal bagi sifat wujud, lupa terhadap sifat pemurah Allah Subhanahu wa taala. Lupa terhadap sifat rahim Allah, kasih sayang Allah. Jika bukan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala daripada sifat pemurahnya, nescaya seseorang hamba itu tidak melakukan amal soleh dan tidak layak mendapat ganjaran daripada amalan tersebut. Ini kerana semua perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Akulah yang menjadikan kamu semua dan akulah yang menjadikan kamu. Makna perbuatan kamu, segala apa yang kamu dapat lakukan, termasuklah mengerjakan amal soleh, itu adalah dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita ingat sifat pemurah Allah, sifat kasih sayang Allah, maka kita ingat sebenarnya kita tak mampu, tak berdaya jika Allah Ta'ala tak datang kepada kita hidayat petunjuk. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang nikmatnya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in uddu ni'matallahi la suha innal insana kafar. Dan dia telah memberi kepada kamu sebahagian daripada tiap-tiap apa jua yang kamu hajati. Jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya lemahlah kamu menentukan bilangannya. Kamu tak mampu mengira-ngira nikmat Allah sangat banyak. Sesungguhnya manusia yang engkar sangat suka menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya lagi. Lagi sangat tidak menghargai nikmat Tuhannya. Surah Ibrahim. Ya, baik. Perkara ketiga yang menjadi sebab kepada sifat ujub kepada hamba Allah. Kurang dalam menilai kebesaran Allah. Salah satunya kerana tidak mengenal Allah ataupun tidak melihat dengan mata hati tilik pandang akan kemuliaan dan kebesaran Allah. Siapalah hamba yang sanggup berasa mulia dengan ibadat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakannya. Ya, siapa yang berasa hebat ni? Siapa yang berasa mulia dengan ibadat yang dikurniakan oleh Allah? Sepatutnya dia memuliakan Allah yang memberikan kekuatan dan petunjuk kepadanya. Yakni dia menilaikan akan kemurahan
dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang kerdil lagi hina, tidak pernah sejahtera daripada kekurangan dan sentiasa bergelumang dengan dosa, melakukan ibadat dengan petunjuk dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan dengan bantuan tersebut, tiadalah dia mampu melakukan apa-apa yang ibadat yang dilakukannya juga masih berkurangan. Kita pun sebenarnya sentiasa meminta perlindungan daripada Allah daripada gangguan syaitan yang penerjam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kita selalu meminta supaya Allah menjauhikan daripada kita segala waswas syaitan dan waswas manusia, kerana kita sudah kalah di situ lagi. Jadi Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kita supaya ketika kita buat ibadat, kita sentiasa ingat kebesaran Allah, seolah-olah kita apabila sedang melakukan suatu ibadat, kita nampak Allah. Meskipun kita tak nampak pada mata kepala kita, tetapi kita nampak pada pandangan mata hati kita. Dan juga kita merasai bahawa kita sedar Allah sentiasa melihat kita. Apa yang kita lakukan waktu di mana sekalipun, Allah bersama kita dan Allah merhatikan kita. Allah yang maha besar, apabila memerhatikan kita, kita yakin dia memerhatikan dengan sifat pemurah dan kasih sayang. Maka tanpa pemerhatian yang kasih sayang ini, kita tidak dapat melakukan apa-apa pekerjaan dengan baik sekali. Namun, masih Allah Subhanahu wa taala memandang tinggi nilai ibadah tersebut, lalu menjanjikan ganjaran yang besar daripada amalan yang ala kadar tersebut. Kita tahu kita tak mampu nak buat amalan dengan baik. Kita tahu bahawa banyak keaiban pada diri kita. Kita tahu banyak dosa-dosa yang kita tanggung. Tetapi kita mohon kepada Allah perkenannya mengampunkan dosa kita dan menerima ibadat kita walaupun penuh dengan kekurangan dan keaiban. Maka dengan rahmat Allah lah Allah mengampuni dosa kita dan menerima ibadat kita walaupun ibadat kita itu sedikit banyak yang penuh dengan keaiban dan kekurangannya. Kemudian si hamba ini terlupa hakikat diri yang hina, hakikat tiada daya untuk melakukan ketaatan, melainkan dengannya mula masa agung dan mulia di hadapan Tuhan semesta alam dengan ibadat yang dilakukan. Na'udzubillah min zalik. Sedangkan Tuhan yang menciptakan dirinya dan segala perbuatannya, seperti kita sebutkan tadi, Allah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Baik. Sekarang kita tengok pula, apakah kesan sifat ujub ini? Apakah kesan yang hasil daripada sifat kita merasa diri kita hebat, merasa diri kita tinggi, merasa diri kita sempurna dengan sendiri, bukan dengan anugerah Allah. Kesan bagi sifat ujub terhadap amal ialah ia membawa kepada luputnya amalan. Luputnya amalan maknanya binasa amalan. Yang Imam Al-Ghazali kata, keuntungan yang kita bawa dari perniagaan amal ibadat kita sudah disamun
oleh perompak penyamun di tengah jalan yang sifat dan riya. Atau amalan menjadi sia-sia seperti debu yang berterbangan. Kerana apa? Kerana hati sudah rosak. Hati telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa hati sama juga dengan dosa zahirnya. Kerana Allah tuntut kita zahir dan batin mesti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika seseorang bertaubat daripada sifat ujub ini belum mati, maka amalannya akan sejahtera. Kita diberikan tawaran bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah mengangkatkan umat Nabi Muhammad dengan ketinggian Nabi kita sendiri, dengan memuliakan umat Nabi Muhammad sebagai kerana kemuliaan akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka peluang kita adalah bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat ataupun taubat nasuha. Maka apabila kita bertaubat daripada sifat ujub ini, maka kita berazam tidak akan melakukan lagi. Kita akan buang jauh-jauh sifat ujub ini. Apabila terasa pada hati nak rasa hebat diri, cepat-cepat ingat zikrah ataupun zikral minnah. Ingatlah pemberian Allah, bukan kehebatan kita. Maka amalannya akan sejahtera, yakni selamat. Tetapi jika tidak, maka amalannya akan binasa. Sebahagian ulama mengatakan kesan ujub ialah tidak berganda pahala amalan. Yang kita bimbang bukan tidak berganda pahala amalan, tetapi dicemarkan pula dengan dosa yang berganda yang ditulis kerana sifat ujub ini. Baik, mari kita tengok golongan manusia di sekitar sifat ujub ini. Ya, siapakah yang dipelungi oleh sifat-sifat ujub ini? Ada 3 golongan di sekitar sifat ujub ini. Yaitu pertama, golongan yang sentiasa ujub dalam setiap keadaan. Dia berasa dirinya hebat, dia nampak dirinya tinggi, dia nampak dirinya pandai, dia nampak dirinya hebat. Mereka adalah golongan Qadariyah dan Mu'tazilah yang sentiasa merasa bahawa mereka lah yang mengadakan amalan mereka sendiri. Itu. Bagaimana? Kalau kita lihat dalam kitab-kitab An-Mutawqid, orang-orang Mu'tazilah daripada puak-puak Qadariyah, mereka mengatakan apa yang dibuat oleh hamba itu adalah daripada riang dia sendiri, daripada kekuatan dia sendiri yang dia kata Allah Ta'ala beri kepada dia. Bila Allah Ta'ala jadi, Allah bagi tenaga terus kepada dia. Dialah yang buat sendiri, tak ada lagi dengan Allah. Ini satu bahaya fahaman yang salah, yang sesat, yang dipegang oleh puak Mu'tazilah Qadariyah. Ya, dia nampak bahawa riang dia yang buat. Dia nampak kepandaian dia buat. Dia nampak kekuatan dia yang buat. Ini bahaya. Ya, bukan saja sesat fahaman ini, lari daripada jalan sebenar ahli sunnah wal jamaah.
sebenarnya kita di sisi kita hanya usaha dan ikhtiar sahaja yang menjadikannya, iaitu kudrat Allah Ta'ala. Kita usaha dan ikhtiar sahaja. Yang menjadikan itu siapa? Allah. Maka sebab itu kita tak nampak diri kita hebat. Ya, usaha dan ikhtiar langsung tidak memberi bekas. Yang memberi bekas ialah kudrat Allah. Tapi puak-puak Qadariyah daripada puak Mu'tazilah, dia merasakan bahawa riang dialah. Hebat. Bila anak dia berjaya, dia menepuk dada. Inilah bapaknya. Inilah kepandaian bapaknya. Lihatlah bapa dengan ibunya. Dia tidak menampakkan Allah yang memberikan. Ini bahaya. Bukan takat dia sentiasa di dalam keadaan ujub, tetapi dia di dalam keadaan tidak memandang anugerah Allah. Yang kedua, golongan yang sentiasa mengenang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Ini dipanggilkan orang yang arif billah, orang yang kenal dengan Allah. Ya, orang yang terang mata hati mereka. Orang yang ma'rifah, ma'rifah yang ammah dan ma'rifah kepada Allah. Ma'rifah yang umum dan ma'rifah yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sebenar-benar kenal akan Allah. Mereka adalah golongan yang istiqamah di dalam amalan. Mereka sentiasa konsisten di dalam amalan, tiada ujub dalam amalan disebabkan pandangan mata hati mereka yang terang dan pembelaan khusus dari Allah terhadap mereka. Mereka nampak bahawa ini adalah pembelaan pertolongan Allah yang khusus untuk mereka. Mereka menjadi orang-orang yang mengenang Allah, orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang sentiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk di dalam golongan yang kedua ini. Yang ketiga, golongan yang bercampur antara mengenang anugerah Allah, yakni dia nampak ia adalah minnah, pemberian Allah, dan bercampur pula dengan sifat ujub. Nak juga habuan seolah-olah daripada diri dia. Nampak? Mereka adalah orang awam dalam kalangan ahli sunnah. Mereka ini adalah orang-orang awam, bukan orang arif billah. Ya, mereka ini kadang ingat, kadang-kadang lupa. Mereka ini adalah daripada ahli sunnah wal jamaah. Tapi kadang-kadang dia lupa, dia lalai. Kadang-kadang mereka sedar lalu mengenangkan semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kadang-kadang mereka lalai, lalu mereka bersifat dengan ujub. Duk nampak hak depa juga. Kalaulah buat padi dapat banyak, datang TV3 temu duga. Ya Pak Cik, bagaimanakah terhasil sehingga menjadi peladang jaya yang banyak ini? Tengoklah kepada saya, setiap hari saya turun ke sana. Lupa ingat Allah. Nampak tengok atau tidak, baja sentiasa di tanganku. Duk nampak baja pula. Nampak kakiku. Nampak semua. Tetapi lupa bahawa dia anugerah Allah. Ya, itu. Dia nak ambil bahagian, nak klaim, nak tuntut dia punya. Nampak? Kadang-kadang dia menyalahkan Allah. Bila ada satu masa, misalnya ada berlakulah. Bagaimana? Berlakulah tiba-tiba satu masa, tiap-tiap tahun dia dapat johan-johan lah dalam pertanian dan sebagainya.
tiba-tiba satu hari datang malapetaka. TB3 ke TB1 ke TB apa pun datang temu duga. Macam mana boleh jatuh hari ini? Macam mana hari ini boleh merosot? Apa dia cakap? Itu kita kena percaya takdir Allah lah. Oh, kalau jatuh, ingat takdir Allah. Waktu menang, nampak diri. Ya, jangan begitu. Semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak? Begitu juga kadang-kadang kita ada anak-anak. Kita ada anak-anak, kadang-kadang dapat anak-anak yang pandai. Ya, bila orang tanya macam mana anak-anak kamu ini dapat begini. Oh, tengoklah bagaimana saya dengan anak-anak setiap waktu waktu mereka ambil perhiasan saya tidur di sekolah. Siapa suruh pergi tidur sampai di sekolah? Ya, jadi bagaimana saya menjaga mereka? Begitu, dia lupa anugerah Allah. Dia cuba nak tunjukkan kehebatan diri. Tapi bila ada satu sekali temu dua kebanyakan, macam mana anak bacang nombor ini yang last ni nampak merosot. Abang dia hebat, kakak dia hebat. Inilah anugerah Allah. Pula dah. Yang tak kena, dia kata kita kena percaya kepada qada dan qadar. Waktu hebat, dia tak sebut qada dan qadar dari Allah. Zalim tak kita? Zalim sangatlah kita. Kita nak tuntut hawa nafsu kita, nak klaim bahawa kita juga pandai. Sebab itu kita kena cepat-cepat segera ingat kepada minnah pemberian Allah bila-bila masa. Walaupun kita gagal, tetapi kita bersyukur kerana ada orang lagi yang lebih teruk pada kita dan kita tahu bahawa ada hikmah yang Allah berikan waktu kita gagal ini untuk kita melangkah ke depan lagi. Dan insya-Allah kalau kita gagal di dunia, kita akan berjaya di hari akhirat. Dengan penuh tunduk tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapakah kadang-kadang jadi lalai? Yang mereka membawa sifat ujub? Ia disebabkan kelalaian yang sentiasa hadir. Kurang mujahadah melawan nafsu dan pandangan mata hati yang tidak terang. Itu punca dia. Memang ada lagi sifat-sifat lain yang merosakkan amalan. Namun disebutkan dua perosak amalan ini kerana kedua-dua adalah antara perosak utama yang sangat dominan dalam jiwa kebanyakan manusia. Kata Imam Ghazali. Mengapa Imam Ghazali kata kami bawa dua ini sebagai perosak ibadat? Yakni riya dan ujub, tidak membawa lain-lain lagi. Kata Imam Ghazali, kami sebutkan dua perosak ini kerana dua perosak utama ini sangat dominan yang sangat mempengaruhi jiwa dan kebanyakan manusia. Dan dua-dua ini mencerobah masuk ke dalam kebanyakan pintu-pintu amal yang menjadi rosak. Ini dua. Mana dia? Ujub dan riya. Baik. Sebahagian ulama menyenaraikan 10 perkara yang perlu dielakkan untuk menjaga amalan itu. Bukan saja dua ini saja. Mana ada lagi? Kita sebut satu persatu. Pertama, nifaq. Nifaq ini membatalkan pahala daripada awal lagi. Ya? Mengaku diri buat untuk Allah. Tapi hati sebenarnya bukan kerana itu, tetapi kerana dunia ataupun kerana nafsu. Yang kedua, riya. Ini tertolak amalan seperti yang kita sudah sebutkan. Yang ketiga, pergaulan yang berlebihan. Macam mana pergaulan yang berlebihan? Kita campur ikhlas dengan riya. Ya, ada juga ingat ke Allah, tapi masuk juga nak pujian makhluk. Mahu juga dunia,
walaupun cita-cita akhirat. Ini juga akan tertolak amalan. Yang keempat, mengungkit sedekah yang diberi. Yakni mengungkitkan pemberian yang diberi. Untuk yang kelima, menyakit hati orang dengan perbuatan atau perkataan. Ini membatalkan pahala dengan serta-merta kalau kita mengungkitkan sedekah yang kita beri. Melainkan kalau ibu bapa mengungkit apa yang berikan kepada anak-anaknya sebagai pengajaran, itu dibolehkan. Begitu juga dikatakan kepada guru, kepada murid-muridnya sebagai satu amaran dan juga sebagai untuk menjadi pedoman. Yang keenam, penyelesaian terhadap perbuatan. Apa makna penyelesaian terhadap perbuatan? Maknanya dia menyesal dengan perbuatan ataupun dengan sedekahnya atau dengan kebajikannya. Silap aku hari itu menolong ini. Silap aku itu menyesal. Ya, kerana apa? Adalah mungkin menyakit hati dia. Maka dia pun menyesal dengan kebajikan. Ya, yang ketujuh, ujub. Ujub ini seperti kita bagi tahu ada perasaan menghairankan diri, hebat. Ini hilang gandaan pahala amal. Yang ke-8, kerugian. Apa makna kerugian? Mengeluh kecewa sebab terlepas peluang amal soleh. Mengeluh kecewa sebab terlepas peluang amal soleh. Jadi jangan mengeluh kecewa. Tingkatkan kekuatan bahawa tidak akan melepaskan lagi peluang bila akan datang. Maknanya jangan asyik mengeluh kecewa saja sebut-sebut. Yang ke-9, merendah-rendahkan amalan, yakni merendah-rendahkan nikmat. Ya, bukan merendahkan amalan, dia merendah-rendahkan nikmat. Lalai untuk dia mensyukuri. Yang ke-10, takut kepada celaan manusia. Dalam dia buat perkara-perkara kebajikan dan keagamaan atau kebenaran, dia takut manusia mencela. Mengapa tak pergi masjid? Oh, saat ni takut orang kata nampak alim sangat. Macam-macam. Adalah macam-macam dia takut kepada celaan manusia, kepada seorang alim ulama, ahli tasawuf, yakni Syekh Fudail Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang takut kepada celaan manusia sehingga meninggalkan pekerjaan kebajikan, maka sebenarnya itulah hakikat riak. Riak juga orang itu. Baik. Penawarnya ialah, mari kita tengok apakah penawarnya. Pertama kita nak lawan balik. Mestilah ikhlas amalan kita. Lawan bagi nifak. Jangan jadi orang munafik. Ikhlaskan semata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ikhlas menuntut ganjaran daripada Allah. Lawan bagi riak. Jangan duduk harapkan ganjaran lain daripada Allah. Yang ketiga, bersendirian, lawan bagi bergaul. Maknanya yang kita kata tadi, pergaulan yang berlebihan, campur ikhlas dengan riak. Jangan buang riak, biar ikhlas. Buang dunia, ambil akhirat. Yang ketiga, yang keempat, menyerahkan urusan amal pada Allah, lawan bagi ungkit-ungkit. Tak payah ungkit-ungkit. Serahkan urusan amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, memelihara amalan, lawan bagi menyakitkan orang
sehingga merosakkan amalan. Jaga amalan kita. Jangan bagi sakit hati orang. Yang keempat, merebut peluang untuk melakukan kebaikan, yakni dengan kita melawan kerugian. Jangan rasa menyesal, memperkuatkan jiwa. Amalan itu semata-mata untuk Allah. Memberkati Allah Subhanahu wa taala dalam amalan. Lawan bagi merendah-rendahkan amalan, yakni lawan bagi merendah-rendahkan nikmat, ingat ia pemberian Allah. Kelak takut kepada Allah, lawan bagi takut kepada manusia. Ya, rebut sebanyak peluang beramal soleh, lawanlah bagi mengecewa. Kesembilan, ada di sini tambahkan, mengagungkan taufik Allah, lawan memudah-mudahkan nikmat. Pandang kecil nikmat, tidak. Agung-agungkan nikmat, yakni pemberi nikmat, yakni Allah. Yang ke-10, takut hati kepada Allah sahaja, lawan takut celaan manusia. Jangan takut celaan manusia. Takutlah celaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kitab Rabih ya, baca 5 minit lagi insya-Allah. Kesimpulan bab pencemat dan perosak. Saya minta 5 minit tadi sebab kita pun lewat masa memula tadi 15 minit. Ya, kita habiskan 10 minit. Ya, sebab kita nak habiskan pendakian ke-6 hari ini. Ya, insya-Allah minggu depan pendakian yang ke-7, pendakian yang terakhir. Insya-Allah kita siaran daripada puncak Gunung Kinabalu. Kita sudah sampai di puncaknya. Mudah-mudahan kita mendapat pertolongan Allah, kita dapat merentasi halangan-halangan di dalam ibadah. Baik, kesimpulan bab pencemaran perosak. Sesungguhnya sifat riak dan ujub ini sangat berbahaya kepada kehambaan seseorang hamba. Kita ingat, kita nak menghasilkan sangat sifat ubudiyah, kehambaan kepada Allah dengan sangat-sangat merendah diri dan mengagungkan Allah. Jangan bagi ada sifat riak dan sifat ujub ini. Sebab sifat riak dan ujub ini, dia merosakkan sifat ubudiyah kita sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Ada beberapa hal yang terhimpun pada pendakian ini. Maknanya ketika kita hendak melawankan sifat pencemat dan perosak riak dan ujub ini, kita kena ingat ini urusan pendakian ini perlu dalam perhatian kita. Pertama, urusan ini sangat terperinci dan sulit, yaitu sifat ujub dan riak ini sangat tersembunyi di halaman ibadah yang sangat indah. Ia sangat sukar dikesan, melainkan orang yang punya jiwa yang sensitif dan mengambil berat tentang kehambaan dirinya. Mengapakah dikatakan urusan ini sangat terperinci dan sulit? Kerana dia sesuai dengan godaan nafsu kita. Nafsu kita memang seronok, rasa diri hebat, diri perasaan ini memang nafsu suka. Jadi yang setiap nafsu suka selalunya tersembunyi. Maka sebab itu kita kena sangat-sangat berhati. Yang kedua, ia mendatangkan kerugian yang besar. Kerana apa kerugian yang besar? Kita sudah mengutip seluruh amal kita dengan pahala. Tiba-tiba kita sudah hendak sampai di garisan penamat. Tiba-tiba penyamun dan pencuri sudah mencuri segala amalan kita daripada kedua-dua sifat tadi. Ini kerana ujub dan riak suatu masa sahaja boleh melenyapkan pahala ibadat selama 70 tahun kalau kita sudah mengutipnya 70 tahun. Yang ketiga, bahaya sifat ujub ini besar
terutamanya pada beberapa sudut, iaitu pertama, dia berhadapan dengan Tuhan yang tiada batasan bagi keagungannya. Janganlah kita berasa diri kita hebat, diri kita tinggi, kerana di hadapan kita ada yang lebih tinggi dan yang lebih hebat, yang tiada batasan akan keagungannya. Yang kedua, Tuhan tersebut telah memberikan berbagai kurniaan nikmatnya kepadanya, kepada hamba tadi. Tak perlulah kamu nak mencari kehebatan di Allah. Kamu tak mampu pun hendak melawan ataupun menawarkan ibadat kamu sesuai dengan ibadat ataupun sesuai dengan anugerah Allah ni Allah. Tak masuk, tak akan dapat. Tetapi rahmat Allah itu memberikan kepada kamu. Yang ketiga, dia juga mempunyai diri yang serba kekurangan dan tidak selayaknya untuk merasa mulia dan kagum dengan diri sendiri. Maknanya diri kita ini serba kekurangan, keaiban dan sebagainya. Tak patutlah kita nak berasa mulia, nak berasa kagum dengan diri sendiri. Keempat, dia boleh tergelincir ke arah keburukan bila-bila sahaja kerana nafsunya yang sentiasa mengajak kepada keburukan. Jadi, dia perlukan daripada Allah keampunan, tunjuk, taufik supaya dia tidak tergelincir dalam keburukan. Kesemua ini boleh membinasakan dirinya sebagai hamba yang mana dia tidak bersikap ujub setelah menginsafi hal-hal tersebut. Seseorang hamba yang lemah dan terdedah kepada pelbagai kekurangan dan kesalahan untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa, melakukan apa saja kehendaknya, lalu dialah pula yang memberi segala limpah kurnianya ke hamba tersebut. Bagaimana dengan demikian? Hamba tersebut mampu menghadapi Tuhannya dengan rasa ujub, seronok diri sendiri, yakni menghairankan diri ataupun perasan diri. Justru kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghayati diri kita dan apa yang kita lakukan adalah dari ciptaannya. Carilah hanya pandangan Allah Subhanahu wa taala kerana hanya dialah yang kita perlukan. Wallahu a'lam. Maka mudah-mudahan kita sudah selesai mendaki bukit yang ke-6. Dan insya-Allah di hadapan kita, kita perlu meneruskan pendakian ibadat kita sampai penghujungnya. Maka ada satu lagi bukit penghalang di depan yang dinamakan Aqabatul Syukri Hamdi, yakni Aqabah puji dan syukur yang tak dapat tidak kita sebagai hamba wajib mensyukuri dan memuji Allah. Kalaulah hilang sifat syukur dan puji kepada Allah, maka bagaimanalah kita nak dapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita akan bersama lagi pada perjumpaan kita pada hari Selasa akan datang. Segala yang itu semua dari Allah, dan jika ada mana-mana kekurangan, kelemahan diri saya lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin.